Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada yang dikasihi lagi dihormati Dr. Haji Kamarudin bin Abu Hassan selaku pensyarah saya bagi subjek Penghantar Sosiologi Pendidikan EDUP 2102D. Nama saya Aidawati binti Zainal, memegang kad matrik di 152029970, akan membentangkan hasil analisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap pendidikan serta peranan guru dalam mewujudkan perpaduan nasional dalam kalangan pelajar. Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan etnik dengan pelbagai budaya. Kepelbagaian budaya ini telah mempamerkan keunikan negara kita berbanding negara-negara lain. Menurut Edward Bernard Taylor, budaya atau kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Kewujudan pelbagai kaum di Malaysia secara langsung telah mewujudkan kepelbagaian sosio-budaya dalam masyarakat kita. Begitu juga dalam konteks pendidikan kita. Oleh itu, di sini saya akan membentangkan hasil analisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap pendidikan serta peranan guru dalam mewujudkan perpaduan nasional dalam kalangan pelajar. Pengetahuan tentang implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap pendidikan sewajarnya diambil tahu oleh guru agar pengetahuan ini dapat menghakis sikap prejudis. Terdapat beberapa peranan guru berdepan dengan kepelbagaian sosial budaya ini. Pertama, guru sebagai Physical Environment Designer. Menurut Mok Song Hang 2002, guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata tetapi juga menanam sikap, nilai dan sahsiah yang sempurna dan mematuhi peraturan masyarakat. Bertepatan dengan itu, guru perlu bersedia dengan kepelbagaian sosial budaya murid yang datangnya daripada pelbagai kelas sosial dan kaum. Manakala, menurut Rohan Megan 1986, kelas sosial menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan dalam sesuatu bangsa yang sama. Lantas, guru perlu bijak menangani murid yang berasal daripada pelbagai kaum dan kelas sosial yang berlainan. Kedua, guru perlu sewajarnya peka dengan perbezaan agama dan kepercayaan murid serta hormat dan menerima seadanya nilai dan kepercayaan itu. Biasanya, kepelbagaian persekitaran akan mempengaruhi pemikiran serta pemahaman murid terhadap sesuatu perkara. Oleh itu, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan semua kepercayaan, nilai dan agama murid. Aspek bahasa penghantar turut memberi impak kepada keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Pertembungan dialek yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang perlu dikawal oleh guru dengan menekankan penggunaan bahasa standard yang difahami oleh semua murid. Ketiga, guru mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran. Menurut Dickey and Carey 1996, strategi pengajaran merangkumi beberapa aspek urutan, susunan, maklumat dan membuat keputusan bagaimana menyampaikannya. Menurut Noriati 2009, guru yang mengelola bilik darjah harus melihat pengajaran sebagai an art rather than science supaya guru-guru berfikiran kreatif dan dapat menyesuaikan diri dengan murid pelbagai budaya. Guru juga perlu merancang pelan tindakan strategi bagi mata pelajaran yang diajar dan memastikan pembelajaran perlulah selaras objektif iaitu apa yang hendak dikuasai oleh murid. Objektif yang dirancang perlulah tepat, jelas dan mampu dicapai oleh murid pelbagai budaya dan latar belakang. Pada masa yang sama juga, guru harus berkemampuan membuat pemantauan ataupun refleksi di atas kerja-kerja yang telah dilakukan untuk tujuan penambahbaikan.
Keempat, pengurusan bilik darjah dan pengurusan harian. Menurut Najimah Mat Yusof 2006, pembelajaran merujuk kepada perubahan tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. Pembelajaran ini pula dipengaruhi oleh persekitaran yang positif atau disebut persekitaran pembelajaran kondusif, iaitu merupakan satu komponen yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, Chong Leong Kyu 2008 mendefinisikan persekitaran pembelajaran yang kondusif sebagai iklim dan budaya bilik darjah secara menyeluruh yang merangkumi beberapa aspek seperti pola komunikasi, reka bentuk, pelan lantai dan susunan atur ruang fizikal dan kebolehan guru menguruskan murid-murid dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun, pengurusan bilik darjah tidak hanya tertumpu kepada pengurusan tingkah laku tetapi juga tertumpu kepada pengurusan bilik darjah secara fizikal. Pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah menurut Lambert 1994, aspek persekitaran fizikal memainkan peranan penting seperti dengan siapa dan di mana murid dapat membantu dalam interaksi antara murid dari latar belakang linguistik dan kebudayaan yang berbeza. Keutamaan ditumpukan adalah penyusunan suasana bilik darjah bagi memaksimumkan keberkesanan, pemantauan perkembangan murid serta pemikiran terlebih dahulu mengenai masalah-masalah yang mungkin timbul. Sudut bacaan seperti buku cerita dan majalah, pendidikan dan sudut multimedia seperti komputer, televisyen dan multimedia turut membantu mewujudkan bilik darjah yang mesra budaya. Kelima, dari aspek sosio-emosi, pengurusan sosio-emosi yang berkesan akan menjadi perangsang yang membangkitkan dan mengekalkan minat seseorang murid ke arah mencapai matlamat termasuk minat, sikap dan tingkah laku terhadap pembelajaran mereka. Wolford 1990 berkata, motivasi atau kuasa dalaman akan membangkitkan, menggairahkan dan mengawal minat dan tingkah laku murid. Guru boleh memberikan pujian dan galakan kepada murid untuk terus terlibat dalam aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah. Penghargaan yang sesuai dengan pelibatan, ganjaran dalam bentuk hadiah atau token ekonomi boleh diberikan kepada murid. Penubuhan positif penting untuk menambah kebarangkalian gerak balas daripada murid. Pengurusan aspek sosio-emosi ini akan turut membantu kepada persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Sebagai kesimpulannya, pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mencapai misi nasional dan guru memainkan peranan penting bagi memastikan kejayaan ini. Justeru itu, guru perlu memahami, memberi komitmen dan mempunyai iltizam yang tinggi dalam melaksanakan inisiatif dan pendekatan baru ke arah usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Guru harus kreatif dan inovatif untuk menjadikan sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran menjadi efektif, menarik dan menyeronokkan melalui kepelbagaian sosio budaya.